Tuan-tuan, Salahuddin Al-Ayyubi ni diceritakan dalam sirah, dia ni perang tak kalah. Tak kalah. Perang hebatnya Salahuddin Al-Ayyubi ni perang, panglima perang yang sangat hebat. Sampaikan Kristian di zaman tu kata apa, tuan-tuan? Ini kata-kata dia, kita takkan mampu memerangi tentera Islam dengan perang, melainkan kita rosakkan tentera Islam, kita rosakkan pemikiran umat Islam dengan apa? Dengan pemahaman liberal, dengan pemahaman rosaknya terhadap Islam. Alhamdulillah, pertama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ni Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi berikan kepada kita semua ruang untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu. Moga-moga dengan kehadiran kita pada malam ni, Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati dan memberkati serta mengampuni segala dosa-dosa kita. Allahumma amin. Yang saya hormati seluruh ahli jawatan kuasa Markas Kampung Sentua, saya kasihi ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat, para asatizah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta anak-anak pelajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur pada Allah, tuan-tuan, pada malam ni Allah bagi kesempatan dekat kita. Sebelum kita meneruskan bacaan kitab kita, tuan-tuan, saya bawa satu kalam Sayyidina Ali radhiyallahu anhu daripada kitab Nasaihul Ibad karangan Al-Imam Syekh An-Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Beliau menakalkan kalam Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang mana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ni mukadimah, bukan kitab. Kitab kita kalau cari yang kitab tak ada. Kitab kita tak ada, tuan-tuan. Ni mukadimah. Sayyidina Ali radhiyallahu an memberitahu ataupun memberikan kalam hikmah, yang mana 4 amal yang paling berat timbangannya. 4 amal yang paling berat timbangan. Kita, tuan-tuan, hidup dunia ni kita nak bila kita mati pada hari akhirat kelak, bila kita pejam mata, di saat kita berada di mizan Allah Subhanahu wa ta'ala, amal kita berat tu dah. Semua nak macam tu tak? Mana ada orang nak amal sikit, tak ada. Jadi bila mana kita nak amal kita berat, Sayyidina Ali ni antara sahabat yang dekat dengan Nabi SAW. Dia beritahu ilmu yang ada pada diri dia. Apa kata Sayyidina Ali? 4 amal yang paling berat timbangannya. Qala Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Inna as'abal a'mal arba'u qisalin. Kata Sayyidina Ali, amal perbuatan yang sungguh berat, paling berat, sungguh paling berat itu ada 4. Sayyidina Ali beritahu pada kita, ada 4 amal yang paling berat. Lalu yang pertama, al-'afwu 'indal ghadabi. Yang pertama. Yang kedua, wal judu fil usrati. Yang ketiga, wal iffatu fil qalwati. Yang keempat, wa qaulul haqqi liman yaqafuhu aw yarjuh. Tuan-tuan, ni 4 perkara yang Sayyidina Ali beritahu. Apa dia yang pertama? Yang pertama, al-afwu 'indal ghadabi. Yang ni payah, tuan-tuan. Apa dia yang payah tu, Ustaz? Yang pertama ni kata Sayyidina Ali, kamu memberi kemaafan kepada seseorang saat kamu sedang marah. Tuan-tuan, rupanya kita memberi maaf kepada satu orang saat kita marah, Allah bagi pahala besar, tuan-tuan. Mudah ke senang? Mudah ke senang? Orang kampung Sentua senyap tu. Kita tengah marah, kan? Tiba-tiba kita nak bagi maaf ketika tu, mudah ke senang, tuan-tuan? Tak ada siapa jawab weh. Susah lah. Ustaz, kena sebulan lepas tu boleh tak?
Susah tuan-tuan. Kita tengah marah. Tak percaya tuan-tuan, orang langgar kita tuan-tuan. Bam. Keluar tu. Nak cakap, cik, awak langgar harta saya, cik. Ada? Ada? Tak ada. Dia keluar, dia marah. Sebab tu tuan-tuan, amalan yang besar Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran, antara amalan yang besar, wal'afina 'anil nas, maafkan manusia. Tuan-tuan, Sayyidina Ali kata apa? Yang paling berat, yang pertama, memaafkan orang saat mana kamu berada dalam marah. Susah tuan-tuan. Saya sendiri nak beramal susah. Sebab apa? Memaafkan orang ni memang satu amalan yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala beri ganjaran yang sangat besar bagi orang yang mampu menahan sabar. Sabar, mampu menahan marah, bukan sabar, menahan marah. Sebab tu Nabi beritahu pada sahabat, seorang sahabat tu, ya Rasulullah, nasihat aku ya Rasulullah. Minta nasihat aja. Sahabat ni minta nasihat kepada Nabi. Nabi kata apa? La tarda, jangan marah. Berapa kali Nabi ulang? Ada riwayat sebut 3 kali. Ada riwayat sebut lebih lagi. Nak bagi tahu kepada kita penekanan supaya tahan emosi kita. Payah tuan-tuan. Tetapi payah ni lah yang menghasilkan apa? Menghasilkan ganjaran yang sangat besar di sisi Allah. Awak ni bunyi pula Z. Nak bagi tahu inilah ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Lalu apa kata yang kedua, kata Sayyidina Ali? Yang kedua, wal judu fil usrati. Yang kedua ni pun susah lah sebab yang besar amalan kan. Yang kedua pada tuan-tuan, suka menderma di saat kamu miskin. Saat kamu tak ada duit, kamu bagi lagi kepada orang. Saat kamu susah, kamu bantu lagi orang. Tuan-tuan, itu amalan yang sangat besar. Sebab tu suatu ketika Nabi SAW didatangi oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, aku lapar ya Rasulullah. Minta Rasulullah, aku lapar. Nabi pun tak ada kan. Tapi Nabi buat apa? Wahai sahabat, kamu pilih kepada sekian-sekian si fulan, beritahu kata aku nak pinjam. Nabi minta pinjam, Nabi bagi kepada sahabat tersebut. Nak bagi tahu tuan-tuan, amalan bantu orang ketika mana walaupun kita susah, kita bantu orang tuan-tuan, Allah akan bantu kita. Sebab tu sedekah takkan mengurangkan sedikit pun harta kita, tetapi tuan-tuan menambahkan lagi keberkatan dalam harta kita. Sikit kalau berkat tuan-tuan, Allah redha. Tapi kalau banyak, Allah tak redha tuan-tuan. Tak ada guna pun harta banyak. Sebab tu kita main majlis pada malam ni, saya selalu tanya dalam kuliah saya, ada ke yang main majlis pada malam ni gaji 100,000 sebulan? Ada ke? Ada? Kalau ada kan, dahsyat lah. Sentuh tempat yang ada ni. 100,000 sebulan ada ke? Tak ada. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kadang-kadang orang yang banyak harta Allah uji. Allah uji dia lagi dahsyat. Sebab tu sedekah ketika mana kamu miskin, kata Sayyidina Ali, itu antara amalan yang besar, paling besar ganjaran timbangan amal. Lalu yang ketiga kata Sayyidina Ali, wal iffatu fil qalwah. Yang ketiga, menjaga kemuliaan diri ketika mana kamu bersendirian. Kamu jaga diri kamu daripada buat maksiat. Tuan-tuan, kalau kita duduk orang ramai-ramai, kita duduk ramai-ramai, kita boleh jaga diri kita. Sebab apa? Sebab kita malu. Nak buat maksiat, kita malu. Tetapi kalau kita duduk bersendirian, seorang-seorang, yang akan menyelamatkan kita ketika tu iman kita. Kita buat amal, kita duduk seorang-seorang, sebenarnya orang tahu tak? Anak-anak tahfiz, Ustaz tidak malam-malam, anak-anak pun tidak.
Tapi kalau kamu bangun, kamu buat jahat, ni contohlah kat anak-anak tahfiz. Mereka bangun, mereka buat jahat. Ada siapa tahu? Tak ada siapa tahu. Macam tu juga kita, tuan-tuan. Kalau kita bersendirian, risiko kita untuk kita melakukan kejahatan ataupun melakukan maksiat sangat besar. Sebab tu kata Sayyidina Ali, wal iffatu fil qalwa. Orang yang boleh jaga diri dia, jaga diri dia ketika mana dia bersendirian, dia jaga kemuliaan diri dia, selamatkan diri dia daripada maksiat, itu sebenarnya orang yang tinggi amalannya, besar amalannya. Tuan-tuan, yang keempat, wa qaulul haq liman yaqafuhu aw yarjuh. Kata Sayyidina Ali, dan berkata benar terhadap orang yang ditakuti atau orang yang diharapkan jasanya. Tuan-tuan, bila mana kita berada pada zaman sekarang, kalau pemimpin melakukan salah, jangan takut cakap benar. Cakap benar, berkata benar. Wahai, jangan dengan pemimpin saja, dengan orang lain sekalipun cakap benar, jangan tipu. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab sifat tipu tu adalah sifat yang mana menyebabkan hilangnya titelnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menipu, dia akan tipu sepanjang masa. Sebab tu orang yang boleh bercakap benar, dia akan cakap benar walaupun pahit. Qulil haq walau kana murran. Cakaplah benar walaupun pahit, walaupun susah kamu nak cakap benar. Sekalipun kamu kena bercakap benar kepada orang yang mana dia pernah berjasa dengan kamu. Kita tuan-tuan, siapa berjasa kita? Contoh YB memang bantu kita, rumah kita terbakar. Tapi YB ni ada salah, takut nak cakap. Saya cakap je, dia tak main bagi dah bantuan. Jangan, tuan-tuan. Sebab itulah di antara amal yang paling besar amal timbangannya. Sebab tu, tuan-tuan, 4 perkara malam ni, mukadimah saya pada malam ni, ingatlah 4 perkara ni jangan tinggal, buatlah. Kalau ma la yudraku kulluh wala yudraku kulluh, kalau tak mampu nak buat semua, jangan tinggal semua. Ustaz, 2 hak lah tu payah sikit, hak 2 awal tu macam senang. Buat, tuan-tuan. Sedekahlah, berilah kemaafan. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, man kaffa ghadabahu wa basata ridahu wa badhala ma'rufahu wa wasala rahimahu wa adda amanatahu adqalahu Allah azza wa jalla yawmal qiyamah fi nurihi al-a'zam. Rawahu ad-Dailami. Nabi sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata apa? Barang siapa yang mencegah marahnya, kawal ke marah, melapangkan kerelaannya, reda dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala uji, mendermakan kebaikannya, kata Nabi, wa basata ridahu, mendermakan kebaikannya, menghubungkan kerabatnya, wa wasala rahimahu, menghubungkan kerabatnya, dan menunaikan amanahnya, kata Nabi, maka adqalahu Allah. Siapa dia? Kalau buat apa yang Nabi sebut ni, adqalahu Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam syurga dengan cahaya yang maha agung. Sebab tu, tuan-tuan, 4 perkara pesanan Sayyidina Ali untuk kita tingkatkan lagi amalan kita, dengan mana kita memperbanyakkan 4 perkara ni. Cubalah beramal. Ustaz, kalau tak mampu nak kawal 4-4, buatlah 1, tuan-tuan. Buatlah. Moga-moga dengan kita melakukan persiapan untuk kita untuk kita bekalan kita ke akhirat kelak, ketika mana kita bangun ke akhirat akhirat kelak, kita tak menyesal dengan apa? Dengan kehidupan kita di dunia yang sementara ni, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat, kita masuk kitab kita pada malam ni.
Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Tuan-tuan, hadis yang ke-33. Betul ya? Hadis yang ke-33. Tajuk malam ni dahsyat. Hadis yang ke-33. Apa dia tajuk dia, tuan-tuan? Islam ada pada nama sahaja. Allah. Malam ni Syekh Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala, dia bawa tajuk yang mana menggetarkan hati kita semua, tuan. Baik, tuan-tuan tengok kitab, tuan-tuan. InsyaAllah saya baca hadis, tuan-tuan nak ikut pun boleh, tak ikut pun boleh, insyaAllah. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku an ya'tiya 'ala an-nas zamanun la yabqa min al-islam illa ismuhu wa la yabqa min al-Qur'an illa rasmuhu masajiduhum amiratun wahiyya qarabun minal huda ulama'uhum syarru man tahta adimis samai min indihim takhrujul fitnatu wa fihim ta'udu. Rawahul Baihaqi. Artinya, daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah hampir tiba suatu zaman di mana tiada yang tinggal daripada Islam itu kecuali namanya sahaja, dan tiada tinggal daripada Al-Quran itu kecuali tulisannya sahaja. Masjid-masjid mereka indah, tetapi kosong daripada cahaya hidayah. Ulama mereka sejahat-jahat makhluk yang berada di bawah langit. Daripada mereka lah keluarnya segala fitnah, dan kepada mereka lah fitnah itu dikembalikan. Hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'bul Iman. Keterangan, kalau kita perhatikan dunia Islam pada hari ini, maka keadaannya tidak begitu jauh daripada gambarannya, daripada apa yang telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau belum sampai pun ia semakin hampir. Para ulama yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah ulama usu', ulama yang jahat. Mereka menjual agama mereka dengan harta benda dunia. Bukan ulama akhirat yang mewarisi tugas para nabi dan meneruskan penyebaran dakwah dari zaman ke zaman. Ini tuan-tuan, sedikit penerangan daripada Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada hadis ni sebenarnya disebut oleh Nabi 4 perkara. 4 perkara Nabi sebut. Apa dia 4 perkara tu, Ustaz? Ni kita tengok. Apa kata Nabi? Yushiku an ya'tiya 'ala an-nasi zamanun la yabqa minal Islam illa ismuhu. Yang pertama Nabi beritahu pada hadis ni, la yabqa, tidak tinggal pada Islam itu kecuali pada namanya. Tuan-tuan, inilah antara benda-benda yang akan berlaku pada suasana kita sekarang. Islam hanya tinggal pada nama. Apa maksud Islam tinggal pada nama? Ketika mana, tuan-tuan, hanya kita suasana sekarang ni, orang Islam semakin jauh daripada pengamalan yang dilakukan, yang disuruh oleh Islam. Seperti apa, Ustaz? Seperti, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok
pemakanan, apa dia lagi, penulisan, apa saja tuan-tuan, semua Islam dah gariskan panduan. Anak-anak kita tuan-tuan, kita kena tengok lebih lagi daripada tu. Sebab bila mana Islam la yabqa minal Islam illa ismuhu, tidak tinggal pada Islam itu melainkan nama. Ketika tu tuan-tuan, nama saja Islam tetapi perangai jauh daripada Islam. Contoh dia, contoh tuan-tuan, baru-baru ni viral. Viral apa Ustaz? Viral berkenaan dengan satu kedai masakan daripada kedai Cina Muslim katanya, dekat Selangor tuan-tuan. Betapa mudahnya umat Islam ditipu tuan. Cina Muslim, ditulis Cina Muslim, pakai kepiah tuan. Orang kita ni kalau pakai kepiah, tengok Cina pakai kepiah, jarang pakai Cina pakai kepiah ni, kira nak serbu lah. Cina Muslim sekali tuan-tuan viral, dia pakai kepiah, elok lah, nampak macam tak bohong lah. Rupa-rupanya tuan-tuan, dia ada pula pakai lantai salib. Orang kita tuan-tuan keluarlah pergi beli makan dia. Kononnya yang buat itu adalah Cina Muslim, jaga makan. Tuan-tuan, betapa mudahnya kita ditipu. Sebab tu tuan-tuan, pada agama ni bukanlah semata-mata hanya pada nama. Kalau namanya Ronaldo sekalipun, kalau dia beramal dengan apa Islam nak, cukup tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, kalau hanya pada nama kita nak ukur keislaman seseorang, tak cukup. Pada pakaian, tengok ustaz hari ni viral juga. Saya sebut benda-benda yang tuan-tuan tahu. Seorang pendakwah dituduh cabul. Tuan-tuan, pada nama, kalau pada pakaian dengan pada nama kamu nak ukur keislaman seseorang, tak cukup akhir zaman. Tak cukup. Melainkan dengan apa? Kamu perlu ukur dengan ilmu. Ukuran untuk Islam kita, untuk kita melihat keislaman kita, tuan-tuan, dengan ilmu. Bukan dengan nama, bukan dengan pakaian. Guru sekalipun, ustaz pun ada yang tertipu tuan-tuan. Dahsyat. Ini bukan benda lawak tuan-tuan, benda betul. 13 tahun ustaz tu dipenjara, 13 bulan dipenjara akibat lawak yang ke arah seks dan sebagainya. Bukan benda yang sonsak, bukan benda yang kita boleh anggap remeh. Sebab tu tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, kalau kita tengok suasana kita, ukuran untuk Islam seseorang dengan ilmu. Mengajilah ilmu tauhid. Ilmu tauhid, ilmu akidah, ajak kita kepada 4 perkara. Yang pertama, cerita pasal zat Allah. Laitha kamislihi syai'. Allah tu tak sama dengan makhluk. Jangan mudah-mudah kita samakan Allah dengan makhluk. Yang kedua, mengaji pasal sifat, salbiyahnya, ma'aniyah, ma'nawiyahnya. Ngaji tuan-tuan. Yang ketiga pada mengaji tentang asma Allah Subhanahu wa ta'ala, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempatnya, mengajilah berkenaan dengan sifat af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengaji akidah tuan-tuan, supaya apa? Selamat kita punya amalan kita. Sebab tu ada ulama sebut pada tidak sah ibadat satu orang yang mana dia beribadah pada siapa dia tak tahu. Dia ibadah pada Allah, dia sebut saya solat kerana Allah, tapi dia tak tahu siapa itu Allah, tak tahu pada Tuhan yang disembah. Sebab tu tuan-tuan, mengaji akidah tu penting. Dah mengaji akidah, sempurnakan akidah, kena mengaji juga berkenaan dengan syahadah. Dah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, kita dah mengaji dah 4 perkara tu. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kena mengaji pula bab Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sifat Nabi, siddiqnya, amanahnya, tablignya, fatanahnya, akhlak Nabi. Kita kena mengaji, tuan-tuan. Supaya apa? Supaya kita boleh beramal. Tuan-tuan, banyaknya anak-anak kita dirosakkan dengan akhlak barat. Sebab tu tuan-tuan, di zaman Salahuddin Al-Ayyubi radhiyallahu anhu. Salahuddin Al-Ayyubi ni antara panglima perang Islam yang sangat-sangat masyhur. Kita semua kenal lah Salahuddin Al-Ayyubi. Antara orang Islam yang berjaya menewaskan tentera-tentera Kristian. Ketika mana membuka Baitul Maqdis yang ada sekarang ni disebut sebagai bumi Palestin. Tuan-tuan, Salahuddin Al-Ayyubi ni diceritakan dalam sirah, dia ni perang tak kalah. Tak kalah. Perang hebatnya Salahuddin Al-Ayyubi ni. Salahuddin Al-Ayyubi ni perang, panglima perang yang sangat hebat. Sampaikan Kristian di zaman tu kata apa, tuan-tuan? Ini kata-kata dia, kita takkan mampu memerangi tentera Islam dengan perang, melainkan kita rosakkan tentera Islam, kita rosakkan pemikiran umat Islam dengan apa? Dengan pemahaman liberal, dengan pemahaman rosaknya terhadap Islam. Ketika zaman Salahuddin tu, Kristian nak rosakkan tentera Islam, nak perang, tak mampu, kalah ya. Tapi tuan-tuan, macam mana cara mereka buat? Mereka masukkan pemikiran mereka. Akhirnya tuan-tuan, apa jadi? Berakhirnya Khalifah Utsmaniyah, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dirosakkan dengan pemikiran orang-orang barat. Siapa yang merosakkan? Siapa yang merosakkan, yang mengakhirkan khalifah ataupun yang terakhir zaman pemerintahan Utsmaniyah? Siapa dia? Siapa dia yang merosakkan? Siapa dia, tuan-tuan? Orang Islam sendiri. Mustafa Kamal Atatürk. Dia sendiri yang merosakkan umat Islam. Bukan orang kafir, tapi orang Islam sendiri. Sebab tu tuan-tuan, pentingnya didik anak-anak kita dengan Islam. Sebab tu agama yang pertama kali Nabi beritahu, amaran kepada kita, la yabqa minal Islam illa ismuhu. Jangan tinggal Islam, jangan sampai Islam itu hanya tinggal pada nama saja. Sebab tu tuan-tuan, beramallah dengan apa Islam suruh. Jangan takut. Tuan-tuan, Mela ni musim boikot. Allah, anak-anak sebut boikot ya tuan-tuan. Ada segelintir kita yang tak suka kepada boikot. Dia kata apa? Ustaz, kita boikot Ustaz, kita menzalimi anak-anak umat Islam. Tuan-tuan bisa dengar tak kata? Kita boikot Ustaz, kita zalim anak-anak kita sendiri. Pasal apa makcik cakap macam tu? Yalah Ustaz, anak-anak bangsa kita yang duk kerja dengan McD, duk kerja dengan Starbucks, duk kerja dengan sekian-sekian, banyak tuan-tuan. Disebut sampai 18,000 anak bangsa orang Melayu duk kerja dengan McD dan sebagainya. Kita merosakkan anak-anak bangsa kita sendiri dengan kita boikot, Ustaz. Tuan-tuan, sebenarnya bukan rosakkan anak bangsa kita, tetapi kita nak bangkitkan anak bangsa kita sendiri untuk kita menjalankan ekonomi kita. Tuan-tuan, ramai dah 18,000 tu ramai. Tetapi tuan-tuan, yang beri rezeki tu siapa dia sebenarnya? Allah. Sebab tu salah kerja medis tak salah, tapi cubalah cari alternatif yang lain. Cuba. Rezeki ni tuan-tuan, Allah dah tetap dah. Selagi mana rezeki Allah tetap pada kita, selagi mana esok hari apa? Hari Khamis. Rabu. Esok ni hari Rabu, kalau ada lagi rezeki kita takkan mati, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, risaunya kita, tuan-tuan, bila kita tak mengaji. Tak mengaji, Ustaz, rezeki mereka yang bagi. Sebab tu tuan-tuan, kempen boikot ni teruskanlah. Jangan berhenti. Sebab
Sebab berhenti itulah punca kita, tuan-tuan, kita merosakkan saudara-saudara kita di Palestin. Baik, itu yang pertama. Yang pertama cerita pasal Islam. Jadi tuan-tuan, teruskanlah pengamalan Islam dalam diri. Kalau cerita pasal Islam ni tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sebut juga dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Allah sebut dalam Al-Quran, wahai orang-orang Islam, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu dukhulu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kaffah, masuk kamu ke dalam Islam dengan menyeluruh. Jangan kamu masuk ambil sikit-sikit aja, jangan. Islam ni kamu masuklah menyeluruh. Udkhulu fis silmi kaffah, kata Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu ikut syaitan. Baik tuan-tuan, itu yang pertama berkenaan dengan Islam. Yang kedua, Nabi sebut, Allahumma salli ala Muhammad, la yabqa minal Quran illa rasmuhu. Allah, ini lagi dahsyat tuan-tuan. Apa dia kata Nabi? La yabqa minal Quran, tidak tinggal pada mereka itu Al-Quran, illa rasmuhu, melainkan apa dia? Melainkan tulisannya sahaja. Tuan-tuan, rumah-rumah kita, tuan-tuan balik rumah tuan-tuan, tengok Quran tu, debu ke tak debu? Kau guru saya sebut cukup lah, nak tahu Quran tu, nak tahu dia tu baca Quran ke tak, balik rumah dia tengok Quran tu debu ke tak debu. Nak bagi tahu umat Islam semakin jauh dengan Al-Quran, semakin tinggal Al-Quran. Tuan-tuan, saya ada anak murid saya ramai, anak murid dengan Quran ni. Ada budak sekolah menengah biasa masuk, budak sekolah saya. Ada satu budak tu dia daripada sekolah menengah masuk sekolah saya. Saya tanya dia, macam mana keadaan sekolah menengah? Kamu duduk sekolah menengah, kamu pernah baca Quran? Tak pernah. Tak benar Ustaz. Saya tak meremehkan sekolah menengah, tak. Wallahi tak ada. Tapi nak bagi tahu kepada kita, pada tuan-tuan, galakkan, didikkan anak-anak untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran ni tak semua tempat dah. Di Perlis ni alhamdulillah lah, banyak tahfiz. Sebelah tuan-tuan ni pun ada tahfiz. Tahfiz Ibnu Kasir. Silap Ibnu Akil lah. Ni dah buka pendaftaran tuan-tuan pelajar. Buka dah pendaftaran lagi. Buka dah pendaftaran, daftar anak cepat-cepat. Tu yang saham yang kita ada tuan-tuan. Sampai Nabi SAW sebut apa dia? Tiga perkara yang akan tiga perkara yang akan membantu kamu saat kamu duduk dalam kubur ni apa dia? Yang pertama, amal kamu, sedekah kamu, ilmu kamu. Dan ketiga, anak yang soleh. Nak anak yang soleh, nak anak yang berdoakan kamu, siapa dia lagi? Kalau anak kamu tak boleh baca Quran, nak doa kamu macam mana? Sebab tu saya pesan kat diri saya tuan-tuan, jangan sampai ada di kalangan anak kita kerja hebat. Ada satu orang hamba Allah tu kerja hebat, anak-anak dia doktor, anak-anak dia doktor, anak-anak dia pesyarah berkenaan dengan sains, anak-anak dia cikgu matematik, anak-anak dia polis. Tetapi saat ayah dia mati, nak solat jenazah ayah dia pun tak mampu. Tak erti Ustaz, macam mana nak sembahyang jenazah ayah saya? Tanya lagi kita ajak pertama rakaat pertama baca Al-Fatihah, rakaat kedua selawat dekat Nabi. Selawat kat Nabi macam mana Ustaz? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawat tahiyat akhir. Oh, tak jatuh. Okey. Ketiga apa dia? Tanya pula tuan. Bangga kita tuan? Tak bangga. Sebab tu tuan-tuan, didiklah anak-anak. Ajaklah anak-anak daripada kecil baca Quran. Ajaklah. Sebab apa tuan-tuan? Jangan sampai apa yang disebutkan oleh Nabi berlaku pada keluarga kita sendiri.
Kita main belajar pada malam ni, belajar dah. Nabi beritahu dah, la yabqa minal Islam illa ismuhu wa la yabqa minal Quran illa rasmuhu. Tetapi tuan-tuan, kita biar anak-anak kita jahil dengan Quran. Balik tak apa tak ngaji Quran tak apa. Boleh bagi kat pak mak 1000 suara cukup dah. Ada tak pemikiran macam tu orang kita? Ada tak? Ada. Tak apa, hang tak nak ngaji agama. Hang kerja lah cukup lah. Mak apa duduk rumah boleh cukup makan, bayar elektrik tiap bulan hang bayar. Ada tak? Ada. Tuan-tuan, tapi dia tak fikir dia nak lepas ni, dia nak pergi mana. Dia fikir nak lepas ni dia pergi mana? Tak fikir. Dia lupa dah kata lepas ni dia nak mati. Sebab tu kata Nabi SAW, akthiru min zikri, perbanyakkan kamu mengingati. Akthiru min zikri hadhimil ladzat, banyakkan kamu mengingati perkara yang memutuskan segala kelazatan dunia. Apa dia perkara yang memutuskan segala kelazatan dunia ni? Mati kan. Kita fikir mati, kita dapat wasiat. Kita fikir mati, tengah fikir mati, tiba-tiba nak buat wasiat. Ada? Tak ada. Takut tuan-tuan. Mati ni tak kenal waktu, tak kenal usia, dan tak kenal masa. Tak kenal. Baik. Tu yang kedua tuan-tuan. Ajaklah anak-anak kita baca Quran. Iqra'ul Quran, kata Nabi. Orang yang baca Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Orang yang baca Quran, dia akan mai pada hari akhirat. Aku akan syafaat, aku akan bantu orang yang membaca. Lalu tuan-tuan, yang ketiga, apa dia kata Nabi? Masajiduhum amiratun wahiya kharabun minal huda. Kata Nabi, masjid-masjid mereka itu indah, tetapi kosong daripada cahaya hidayah. Tuan-tuan, masjid adalah tempat, orang kata apa? Rumah bagi umat Islam. Tapi kalau rumah tak mampu bagi teduhan kepada kita, apa yang akan berlaku? Tuan-tuan, saya sedih sama-sama ahli masjid, qaryah masjid ataupun ahli jawatan kuasa masjid. Saya pernah satu masjid tu dapat maklumat bergaduh tuan-tuan. Sama-sama ahli jawatan kuasa masjid bergaduh. Macam mana kita nak bantu orang Islam yang anak-anak qaryah kita? Sebab tu tuan-tuan, saya respect lah apa yang dilakukan oleh Ustaz Firdaus Farabi di Masjid Al-Bushra. Dahsyat tuan-tuan. Dia hidupkan karya masjid dia. Dia hidupkan suasana masjid dia. Supaya apa? Supaya orang Islam ni tak rasa kekok pergi masjid. Kita tuan-tuan, masjid kita belah poleh minta maaf cakap. Minta maaf cakap masjid belah poleh. Tuan-tuan, isyak dah tutup dah. Lepas-lepas isyak tutup dah pagar. Kita nak pergi solat, Allah tutup dah pagar, tak ada dah, tak boleh. Ni suasana kita sekarang. Sebab apa Ustaz? Takut orang curi. Sebab tu tuan-tuan, masjid, ahli karyah masjid, imam masjid dan sebagainya perlu fikir solusi, cara macam mana kita nak hidupkan masjid kita ni. Kita nak bantu seramai mungkin. Itu penting dia. Lalu tuan-tuan, yang terakhir, ni yang terakhir daripada nak habis lah. Ya risau. Yang terakhir kata Nabi SAW, ulama usu. Allah, ni lagi takut. Ulama usu. Siapa dia ulama usu ni? Mereka yang jahat dalam memberi pandangan dalam agama. Tuan-tuan, lo ni nak main konsert pula ni, konsert Coldplay. Tuan-tuan tahu Coldplay? Tuan-tuan tahu lah. Dia nak main dah 3 hari lagi. Dah 3 hari lagi tak? Nak main konsert di Malaysia. Berapa ramai ulama yang dah keluar. Alhamdulillah, ada dah 2-3 orang mufti yang keluar kenyataan bangkangan bahawa konsert Coldplay ni merosakkan suasana anak-anak muda. Tuan-tuan, Coldplay ni mereka bawa satu agenda apa? Agenda LGBT, tuan-tuan. Kalau anak-anak kita pergi, kita tengok anak-anak kita macam mana rosak. Kawan saya pun ada seorang, Masya Allah, saya tengok terus dia tulis kat status dia,
Alhamdulillah sempat beli tiket konsert Coldplay. Saya kata, dan lagi yang sebut Alhamdulillah. Nabi tempat maksiat, dan lagi sebut Alhamdulillah, tuan-tuan. Saya kata, saya hantarlah satu video kat dia. Hantar video lah. Kawan rapat. Kata ni, bala Allah dekat dah. Waktu Covid dulu, kita tak boleh keluar. Kita takut tak sangka dengan Covid. Tapi sekarang Allah dah tarik balik Covid. Kan? Kita seronok sampai kita lupa bahawa apa yang Allah dah bagi pada kita dulu. Saya tulis lah, tuan-tuan. Masya Allah. Tapi harga tiket dia dahsyat, tuan-tuan. 500. Yang main malam ni ada bagi sumbangan tabung 500 ni. Tabung lalu ada bagi 500. Apa lagi? Kutipan paling tinggi berapa? 200. 200 ya, tuan-tuan. Tuan-tuan main amal-amal mana ni? 200 yang boleh dapat. Tiket Coldplay tu, satu tiket 500 ya, tuan. Macam mana, tuan-tuan? Rosak tak rosak anak-anak kita sekarang? Saya, tuan-tuan, saya tegur kawan saya kata, awak hari. Dia kata, bukan selalu. Bukan selalu lah kalau hang mati macam mana? Hang mati pun bukan selalu, sekali yang nak mati pun. Tuan-tuan, rosaknya akidah anak-anak kita. Jagalah, tuan-tuan. Ulama' yang keluar, berapa ramai sangat yang keluar kata Coldplay ni tak boleh pergi, haram dan sebagainya. Nak bagi tahu ulama' usuk, ulama' yang jahat pada akhir zaman sangat banyak. Ulama' yang mengambil hartaan orang, ulama' yang macam mana? Yang merosakkan agama daripada dalam. Mereka dihalalkan apa yang diharamkan, diharamkan apa yang dihalalkan. Sebab tu, tuan-tuan, bersedialah kita nak hadapi akhir zaman ni. Moga-moga dengan persediaan kita, Allah Subhanahu Wa Taala angkat darjat kita, insya-Allah. Jadi, tuan-tuan muslimin muslimat, saya rasa cukup tazkirah saya pada malam ni berkenaan dengan hadis 40 hadis yang menceritakan berkenaan dengan Islam hanya tinggal pada nama sahaja. InsyaAllah 4 perkara ni, tuan-tuan, tuan-tuan tengok sungguh-sungguh. Islam la yabqa minal Islam illa ismuhu. Tidak tinggal pada Islam itu melainkan nama. Jaga diri kita. Pemimpin kita, tuan-tuan, utamakan. Pemimpin kita tu ke akhirat, mereka lah orang pertama nak jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang berlaku dekat sekarang ni, mereka lah orang pertama nak jawab. Sebab tu Tuan Guru Ustaz Ahmad Isa, Mat Isa Deraman, dia sebut, ataupun Tukku Pasir Gudang orang panggil dia kata, pemimpin yang kita pangkah ataupun yang kita lantik, mereka sebenarnya mempunyai kuasa atas syarikat-syarikat yang berada di Malaysia. Syarikat mana yang sokong Israel, mereka ada kuasa untuk apa? Untuk mereka hentikan. Tetapi kalau mereka tak buat, mereka lah bertanggungjawab penuh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita, apa tugas kita orang awam? Boikot. Carilah produk alternatif yang lain supaya selamatkan umat Islam di bumi Gaza, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat, itulah pada malam ni kuliah saya pada malam ni. Moga-moga kita semua mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Sebelum saya tutup kuliah saya pada malam ni, ada beberapa perkara yang saya nak maklum pada tuan-tuan.